Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pengunjung Facebook Pusat Darah Negara. Terima kasih kerana sudi bersama saya sekali lagi untuk mendengar sambungan pembincangan kita pada minggu lepas mengenai 9 mitos dan fakta pendermaan darah. Pada hari ini kita akan bincangkan 5 lagi mitos dan fakta sebenar pendermaan darah. Mitos yang kelima, mendema darah mengambil masa yang panjang. Fakta yang sebenar adalah kebanyakan pendemaan adalah pendemaan darah utuh atau whole blood donation yang hanya mengambil masa kurang daripada 30 minit. Bagi pendemaan aferesis, ia mengambil masa yang lebih panjang iaitu 1 jam. Namun, ia hanya terdapat di lokasi-lokasi tertentu dan bagi pendema darah terpilih sahaja. Secara umumnya, mendema darah terdiri daripada 6 langkah mudah iaitu mengisi borang pendemaan, melakukan saringan kesihatan ringkas untuk mengetahui berat badan, kumpulan darah dan baras hemoglobin, mendaftar pendemaan, menjalani sesi kaunseling bersama doktor atau anggota kesihatan untuk mengenal pasti kelayakan pendemaan, menjalani proses mendema darah, dan yang terakhir sekali, mengambil makanan dan minuman yang disediakan. Setiap langkah ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit. Bagi memastikan kelancaran proses pendemaan darah, anda digalakkan untuk membuat temujanji terlebih dahulu. Anda juga disarankan untuk mendema di pusat pendemaan statik kerana masa menunggu yang lebih pendek dan tempat yang selesa. Mitos yang keenam, darah yang diderma boleh disimpan lama. Secara umumnya, sel darah merah yang telah diderma boleh disimpan sekitar 35 hingga 42 hari sahaja di dalam bilik sejuk yang bersuhu 2 hingga 6 darjah Celsius, manakala platelet pula hanya boleh disimpan selama 5 hari. Walau bagaimanapun, kebanyakan darah akan digunakan dalam tempoh 2 minggu disebabkan oleh penggunaan darah yang tinggi setiap hari. Justru itu, pendemaan darah perlu dilakukan berterusan bagi memastikan stok darah tidak berkurangan. Mitos yang ketujuh, terdapat ramai pendema darah di Malaysia, jadi kenapa saya perlu mendema darah? Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 adalah lebih kurang 32.7 juta. Namun, kurang daripada 2.5% jumlah penduduk di Malaysia adalah pendema darah. Kumpulan pendema darah yang kecil ini akan semakin susut disebabkan peningkatan usia dan faktor-faktor lain sekiranya tiada perkhidmatan yang lebih dari masyarakat. Akibatnya, stok darah berkurangan, seterusnya rawatan transfusi darah tidak dapat diberikan kepada pesakit. Oleh itu, pelibatan masyarakat yang lebih aktif, terutamanya dari kalangan orang muda, akan membantu mengekalkan jumlah stok darah yang mencukupi. Mitos yang ke-8 adalah individu yang mengalami darah tinggi atau kencing manis dan mengambil ubat sebagai rawatan tidak boleh mendema darah. Ini tidak benar kerana individu tersebut boleh mendema darah. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi untuk individu tersebut layak mendema darah. Syarat layak mendema darah bagi individu yang mengalami tekanan darah tinggi adalah tekanan darah mestilah stabil, tidak baru memulakan pengambilan atau menukar ubat darah tinggi, tidak mempunyai sebarang komplikasi penyakit darah tinggi, dan tidak mengambil ubat darah tinggi tertentu seperti perindopril. Manakala bagi individu yang mengalami kencing manis, syarat layak mendema darah adalah bacaan gula yang terkawal, tidak baru memulakan pengambilan atau menukar ubat kencing manis, tidak mempunyai sebarang komplikasi penyakit kencing manis, dan yang terakhir tidak memerlukan suntikan insulin. Oleh itu, doktor perlu mengetahui jenis ubat yang diambil dan membuat penilaian keseluruhan bagi menentukan kelayakan untuk mendema darah. Sekiranya tidak dapat mendema darah, janganlah sedih kerana anda masih boleh membantu kami dengan cara membuat promosi pendemaan darah kepada ahli keluarga atau rakan-rakan anda. Mitos yang terakhir, saya tidak mendema darah kerana saya takut melihat jarum dan darah.
Jangan takut kerana anda tidak akan berasa sakit semasa menderma darah. Ubat bius setempat akan diberikan menggunakan jarum yang sangat kecil bagi menghilangkan rasa sakit. Sekiranya anda berasa takut melihat jarum dan warna darah, jangan tumpukan pandangan pada prosedur tersebut. Maklumkan kepada staf kami dan mereka akan mengalihkan perhatian anda kepada perkara-perkara lain. Anda telah mengetahui 9 fakta sebenar pendermaan darah. Jadi, jangan takut untuk tampil menderma darah. Dapatkan maklumat yang tepat dan sahih dari sumber yang kredibel. Layari www.pdn.gov.my. Akhir kata, menderma darah menyelamatkan nyawa. Jumpa lagi.